Assalamualaikum, saya Muhammad Asyin Najmi bin Isa. Saya ingin membentangkan tentang kesihatan manusia bab 4, penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Saya daripada kelas 2I4. Guru kelas saya ialah Puan Nuraini Naimah binti Abdul Rahman. Assalamualaikum, saya Muhammad Asyin Najmi bin Isa. Saya ingin membincangkan tentang penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Saya akan memberi penghargaan kepada Cikgu Nuraini kerana memberi saya peluang untuk membentangkan folio tentang penyakit berjangkit. Objektif saya semasa saya membuat folio ini adalah untuk menjedarkan rakyat Malaysia tentang bahayanya penyakit ini. Tugasan yang diberi oleh Cikgu Nuraini adalah untuk membuat kajian kes penyakit penduduk Malaysia berdasarkan statistik Kementerian Kesihatan untuk membincangkan tentang definisi penyakit dan penyakit berjangkit. Penyakit adalah keadaan tidak normal pada badan atau minda yang menyebabkan ketidakselesaan daya fungsi ataupun stres kepada orang yang terbabit ataupun berhubung rapat dengannya. Kadang-kadang istilah ini digunakan secara umum untuk menerangkan kecederaan, kecacatan, sindrom, simptom, keserongan, tingkah laku dan variasi biasa struktur atau fungsi. Semasa dalam konteks lain boleh diangkat sebagai kategori yang boleh dibezakan. Jenis-jenis penyakit berjangkit. Penyakit pertama yang saya memilih adalah denggi. Tanda-tanda dan gejala denggi ialah pesakit akan mengalami tanda-tanda gejala selepas 5 ke 6 hari gigitan nyamuk, seperti demam panas, sakit kepala, sakit tulang belakang, sakit sendi-sendi, loya dan muntah-muntah, sakit biji mata dan ruam. Demam denggi terdiri daripada demam denggi biasa ataupun demam denggi berdarah yang boleh membawa maut. Demam denggi berdarah mempunyai tanda-tanda di atas dan juga pendarahan seperti mudah lebam, pendarahan di bawah kulit, pada hidung atau gusi. Ia boleh diikuti dengan pendarahan seluruh badan yang juga membawa maut. Penyakit dua yang saya pilih ialah malaria. Tanda dan gejalanya ialah menggigil, demam dan berpeluh. Penyakit kepala, sakit kepala, keletihan, sakit otot, loya dan muntah, anemia, jaundice, kekuningan, sawan dan koma. Bengkak hati dan limpa dapat dikesan semasa pemeriksaan fizikal. Contoh darah pesakit malaria akan diambil untuk diagnosis dan keputusan boleh diketahui dalam tempoh 6 ke 12 jam. Komplikasi kegagalan fungsi hati dan buah pinggang, kemusnahan sel darah merah, hemolytic anemia, jangkitan kuman di lapisan otak, meningitis, limpa pecah, rupture of spleen yang mengakibatkan pendarahan yang teruk, ramalan pemulihan ataupun prognosis. Penyakit malaria pulih sepenuhnya selepas mendapat rawatan terapi. Kes jangkitan falciparum kurang memuaskan kerana ketahanan ataupun resisten parasit terhadap ubat anti-malaria adalah tinggi. Penyakit ketiga yang saya pilih adalah HIV. Apakah tanda-tanda jangkitan HIV? Sebilangan pesakit mengalami gejala-gejala berikut dalam masa 2 ke 6 minggu selepas dijangkiti kuman HIV. Gejala-gejala berikut adalah demam, sakit tekak dan batuk, sakit otot, sakit kepala, sakit cirit-birit, bengkak kelenjar limfa
letih, ruam, sakit sendi dan turun berat badan. Pada peringkat awal, selalunya pesakit kelihatan sihat tetapi dirinya HIV positif. Walaupun pesakit tidak mempunyai tanda-tanda AIDS, tapi ia boleh merebak dan menjangkiti orang lain. Apakah gejala-gejala jangkitan HIV? Penyakit HIV mudah untuk mendapat jangkitan kuman disebabkan sistem ketahanan badan yang lemah. Sekiranya tidak mendapatkan rawatan, gejala AIDS akan muncul dalam 8 ke 15 tahun. Gejala-gejala tersebut adalah seperti berikut: ruam, jangkitan sistem pernafasan, jangkitan paru-paru yang teruk dan batuk kering, cirit-birit yang kronik, jangkitan kuman pada otak, contohnya toxoplasmosis, jangkitan kulat, contohnya candidiasis pada saluran makanan ataupun sistem pernafasan. Kanser, contohnya Kaposis sarkoma. Dalam masa 2 tahun, pesakit AIDS boleh dijangkiti kuman yang teruk, susuk badan dan lemah. Penyakit 4 yang saya pilih ialah jangkitan kaki, tangan dan mulut. Ciri-ciri klinikal termasuk demam, sakit tekak, ulcer pada mulut, tekak dan lidah, ruam dengan vesikel, lepuhan kecil 3 ke 7 mm pada tangan, pergelangan tangan, kaki, kawasan diapa ataupun lampin. Vesikel lazimnya pada tapak tangan dan tumit tinggi, tumit kaki, dan ia antara ciri-ciri kemunculannya. Sakit kepala dan hilang selera makan. Komplikasinya biasanya tidak serius, tetapi sebilangan kes kecil didapati membahaya bila melibatkan sistem saraf dan jantung. H1N1 ialah penyakit yang kelima yang saya pilih. Tanda-tanda dan gejala. Gejala jangkitan virus influenza adalah serupa dengan selesema bermusim, termasuk demam dengan suhu melebihi 37.8 darjah Celsius, menggigil, batuk, sakit tekak, sakit badan, sakit kepala, keletihan dan muntah-muntah dan cirit-birit. Muntah dan cirit-birit adalah bukan gejala selesema bermusim. Komplikasi influenza berlaku pada setengah individu. Pneumonia adalah komplikasi yang paling biasa. Pneumonia adalah jangkitan paru-paru yang serius dan biasanya berlaku dalam kalangan wanita hamil, bayi, kanak-kanak khususnya di bawah 2 tahun, individu yang mengalami penyakit kronik termasuk asma ataupun penyakit paru, penyakit jantung, diabetes, penyakit buah pinggang ataupun beberapa masalah neurologi. Individu yang sistem pertahanan ataupun imuniti badannya terjejas, teruk, contohnya pengidap HIV, individu yang menggunakan steroid dalam masa yang lama, individu yang mendapatkan rawatan kanser dan lain-lain. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah penyebaran penyakit berjangkit. Langkah yang pertama adalah menangguhkan aktiviti ataupun program-program yang tidak kritikal yang menghimpunkan orang ramai. Menyediakan kaunter saringan kesihatan di setiap pintu masuk utama pejabat. Menyediakan peralatan pencegahan penularan wabak seperti hand sanitizer di tempat yang bersesuaian di dalam premis perniagaan. Menasihatkan pejabat awam yang mempunyai gejala kaitan wabak ini untuk mengambil
mengambil langkah-langkah pencegahan seperti menggunakan topeng muka dan mendapatkan pemeriksaan kesihatan di pusat kesihatan. Akhir sekali, kalau kita tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan, berkemungkinan besar kita akan jatuh sakit. Sekian, terima kasih. Daripada itu saja, saya